Ya, daftarkan diri anda untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Bagi anda yang telah mendaftar, yang masih lagi menunggu giliran untuk mendapatkan janji temu bagi vaksinasi COVID-19 ini, harap bersabar. Giliran anda pasti akan tiba dalam masa terdekat ini. Dan bagi anda yang telah mendapatkan vaksin, tidak kiralah dos pertama ataupun telah melengkapkan dos kedua, tahniah kerana anda telah menjalankan tanggungjawab anda sebagai warga negara Malaysia. Yep, betul. Dalam masa kita sedang menantikan anda mendapatkan temu janji program vaksinasi itu yang mana sedang berada di rumah sekarang ini disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan, diperketatkan PKPD. Kita ingin sarankan kepada anda untuk terus kekal aktif untuk mengelakkan stres berada di rumah dan sebagainya. Cuma kita nak berkongsi dengan lebih lanjutlah bagaimana sebenarnya untuk kita kekal aktif dan juga sihat ini. Seorang tetamu kami bawakan menerusi panggilan Skype iaitu Cik Wan Muhammad Hakim Wan Ismail selaku Pegawai Pendidikan Kesihatan Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat semua? Sihat, Alhamdulillah. Baik, kita sedia maklum sekarang ini norma baharu kita kebanyakannya masa kita berada di rumah sekarang ini dan kita digalakkan untuk terus kekal berada di rumah untuk kita mengelakkan jangkitan COVID-19 ini menular kepada diri kita dan juga keluarga. Namun dalam situasi semasa kita berada di rumah ini, kita amat penting untuk kita menggalakkan orang ramai untuk terus kekal sihat, bukan sahaja sihat dari segi fizikal namun juga kesihatan mental juga perlu kita berikan penekanan. Jadi dalam hal ini mungkin untuk permulaan ini boleh terangkan berkenaan perkaitan di antara kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental untuk mengelakkan berlakunya tekanan ataupun stres dalam kalangan komuniti kita. Cik Wan. Okey. Kesihatan mental ni kita kena titik beratkan juga. Kita boleh kurangkan dengan melakukan pelbagai aktiviti sebenarnya dekat rumah. Contohnya kita boleh bersosial dengan media sosial, kita boleh melakukan aktiviti fizikal, kita boleh bersenam. Banyak benda sebenarnya kita boleh pelbagaikan. Sebab apa? Sebab sekarang ni kan musim PKP, kita tak bolehlah just duduk rumah, tengok TV dan tak buat apa-apa. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat kan. Cuma kita kena kreatif untuk membahagikan masa-masa kita supaya lama PKP ni boleh dijangka mungkin sampai hujung tahun. Jadi kita tak nak nanti bila habis je PKP semua rakyat Malaysia jadi obes. Sebab apa? Sebab kita duduk rumah tak buat apa-apa. So kita kena lebih aktif. Kena pelbagaikan aktiviti supaya kita tak akan ada kesan-kesan sampingan duduk terlalu lama. Apakah antara cara terbaik untuk rakyat Malaysia di luar sana merancang jadual mereka, jadual seharian? Sebab kita tahu ramai yang work from home, ada ibu bapa kena jaga anak-anak, PDPR lagi kan. Jadi untuk kekal aktif itu mungkin agak sukar untuk mereka yang berada di rumah. Malah untuk kanak-kanak juga mungkin ataupun pelajar yang berada di rumah mungkin kondisi rumah mereka itu tidak sesuai untuk mereka kan lakukan aktiviti di dalam rumah kerana ruang yang sempit dan sebagainya. Jadi mungkin sedikit cadangan daripada Cik Wan sendiri bagaimana untuk mereka selesaikan masalah tersebut dan terus kekal aktif walaupun berada di rumah dalam tempoh PKP. Okey, sebenarnya kalau kita ikut saranan daripada WHO, saranan daripada KKM sendiri, mereka telah menyarankan supaya lakukan aktiviti fizikal saja sebenarnya dah mencukupi. Oleh itu tak mesti kita kena bersenam dekat luar rumah. Kita boleh pelbagaikan aktiviti dekat rumah seperti katakanlah kita mengemok, kita boleh mencuci, kita boleh pelbagaikan, lipat baju, semua dah cukup. Aktiviti fizikal ni kita kena tahu juga apa perbezaan aktiviti fizikal dan senaman. Aktiviti fizikal ni ialah aktiviti yang mana kita lakukan menggunakan fizikal dia, sebenarnya dah cukup aktiviti fizikal. Kalau kita compare dengan senaman ni ialah aktiviti yang ada structure, ada program. Sebenarnya kalau kita compare dua-dua tu dah cukup untuk memberi kesihatan dan kecergasan kepada kita. Contohnya kalau tadi saya cakap kita buat aktiviti seperti mengemok, sebenarnya dah cukup sebab dia menggerakkan kita punya tubuh badan. Yang penting dia kena berterusan sekurang-kurangnya 15 ke 20 minit.
Itu sebenarnya dah cukup. Maksudnya di sini melakukan aktiviti di rumah seperti mengemuk, mengemas rumah, itu antara aktiviti fizikal yang kita boleh lakukan sebagai salah satu cara untuk kita mengeluarkan peluh, untuk kita kekal aktif berada di rumah. Dan juga topik kita hari ini berkaitan dengan kekal aktif berada di rumah untuk kita mengelakkan stres. Jadi mungkin Cik Wan boleh merungkaikan berkaitan di antara aktiviti fizikal ini dan juga stres. Ya. Ya, Encik Wan. Mungkin untuk kesinambungan ini mungkin Encik Wan boleh merungkaikan persoalan berkaitan bagaimana melalui ataupun melakukan aktiviti fizikal ataupun kekal aktif berada di rumah ini boleh mengurangkan tekanan ataupun stres dalam kalangan keluarga. Okey, ramai yang tak tahu sebab bila kita buat aktiviti fizikal, secara automatically kita punya brain dia akan release satu hormon yang kita panggil endorphin. Okey, tak mesti kita nak kena bersenam, nak kena pergi maraton, kita nak kena pergi gym. Sebenarnya endorphin hormon ni akan di-release oleh kita punya brain, and dia akan secara tidak langsung dia akan mengurangkan kita punya stres. Okey, yang paling penting sekali ialah kita bergerak je. Selama kita bergerak, kita menggunakan physical activity 15 ke 20 minit, kajian menunjukkan bahawa hormon endorphin tu dapat release and kita akan feel good, kita akan rasa happy lah. Ramai yang tak tahu, tapi ramai yang beranggapan kita nak kena sihat, kita nak kena cergas, kita kena keluar rumah, kita kena pergi gym, kita kena lari jauh, marathon ke. Tak juga. Sebenarnya dah cukup dengan aktiviti fizikal. KKM sendiri telah menjalankan 150 minit untuk seminggu dah mencukupi untuk kekal sihat. Kalau nak lebih lagi, dia akan dapat faedah lain lah, cergas dan sebagainya lah. 150 minit kalau kita bahagikan bersamaan, kalau dalam seminggu 7 hari kita bahagikan, so kita akan dapat 30 minit setiap hari. So 30 minit tu kita kena pandai membahagikan masa. Mungkin kita boleh hari ni kita cuci kereta, esok kita menyapu sampah, mungkin kita boleh basuh pinggan. Untuk 30 minit secara berterusan kita akan dapat faedah sihat. Okey. Cik Wan sendiri selaku pegawai pendidikan kesihatan, sepanjang pandemik hampir 2 tahun yang melanda di negara Malaysia ini, apa antara keluhan masyarakat Malaysia, kalau Cik Wan boleh kongsikan untuk mereka memulakan aktiviti fizikal ataupun bersenam sewaktu dalam tempoh pandemik ini? Okey, biasanya sebab ramai yang rakyat Malaysia ni dia bersenam, tapi dia bersenam dekat luar rumah. Mindset dia yang saya selalu dengar ialah mindset dia bila kita nak bersenam dia kita kena keluar rumah. Okey, kita kena pergi gym. Tapi memandangkan kita dalam tempoh PKP ni, kita sebenarnya kena lebih aktif untuk kekal di rumah. Kita kena pelbagaikan, make it variety, apa yang kita boleh buat dekat rumah. Kita kena fikir mindset, anggaplah PKP ni lama, mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi. Jadi kita kena pelbagaikan aktiviti kat rumah, kita kena change the mindset supaya kita kekal bersenam, aktif kat rumah. Macam tu. Dari pihak Okey, selain itu, kalau katalah dekat rumah, katakanlah rumah, mungkin rumah mereka kecil kan, duduk kat apartmen, mungkin kita boleh keluar rumah sedikit dekat tangga tu kan, mungkin kita boleh buat something dekat situ. Mungkin kita boleh naik, kalau katalah cardio, dia tak boleh keluar daripada apartmen, dia still boleh buat cardio dekat tangga, mungkin dia boleh naik turun tangga. Kalau rumah dia 10 tingkat, mungkin hari ni dia naik, dia turun lift, naik tangga. Dia kena pelbagaikan. Dia kena kreatif lah. Kena kreatif, itu antara perkara yang paling penting sekarang ini. Tambahan pula sekarang ini kita tengok platform digital sekarang ini banyak yang memaparkan bagaimana kaedah bersenam secara dalam talian yang boleh dijadikan panduan oleh keluarga ataupun diri sendiri untuk kita kekal aktif berada di rumah. Jadi dalam hal ini juga Encik Wan Muhammad Hakim, selain kita melakukan aktiviti fizikal, penjagaan pemakanan yang sihat juga sangat penting untuk memastikan kesihatan diri, kesihatan fizikal dan juga mental seseorang individu tersebut. Mungkin pencerahan tambahan daripada Encik Wan sendiri. Okey, ya betul. Kalau nak sihat ni, kita kena jaga makan, kita kena buat aktiviti fizikal, at least aktiviti fizikal. Senaman ni satu label yang lain. Okey. Tapi kalau kita dah memang KKM telah menyarankan 150 minit seminggu.
Okey, tapi kalau orang tu dah buat, ramai kata dah buat 150 minit tapi tak kurus pun, tak sihat pun, ada je sakit. Yalah, kita kena check, kena tengok balik macam mana kita punya pemakanan kita. Ni dah buat exercise, dah buat aktiviti fizikal, dah mengemok habis semua dah. Tapi tak sihat-sihat juga. Sebab apa? Kita kena check balik mungkin pemakanan kita tu. Mungkin kita makan melantak macam apa kan. So kita kena tengok balik, makanan kena seimbang. Makanan seimbang ni bermaksud kita makan semua nutrien diperlukan oleh tubuh badan kita mengikut dia punya yang diperlukan oleh badan lah. So kalau katakanlah badan kita 70 kilo, so berapa kalori yang diperlukan tu kita kena mencukupi, kena balance. Tak lebih, tak kurang. Kalau lebih dia jadi obese, kalau kurang dia jadi kurus lah. So dia kena tengok balik lah macam tu. Mungkin sedikit cadangan untuk mereka yang pernah dijangkiti COVID-19, sebab untuk mereka yang sudah dijangkiti dan sembuh ini, kadang-kadang mereka ada simptom long COVID. Jadi mungkin ini akan menyukarkan mereka untuk kekal aktif, tapi tengah stres ni sebab PKP kat rumah, tak boleh keluar kan. Jadi mungkin cadangan daripada Cik Wan sendiri untuk mereka yang mempunyai situasi seperti ini untuk terus kekal aktif. Okey, untuk kekal aktif macam saya cakap tadi, tak semestinya dia kena keluar rumah. Contohnya seseorang tu dia kena kuarantinkan diri, lockdownkan diri, and dia tak boleh keluar rumah. Mungkin dia boleh join exercise melalui platform-platform seperti YouTube, Facebook, even KKM sekarang pun dia giat buat bersenam secara online. Okey, boleh ikuti kami bersenam secara online. Setiap minggu kita ada buat di Facebook, so dia boleh join bersenam secara online ni. Tak mesti dia kena keluar rumah bersosial semua. So cukup sekadar dia perlukan internet, telefon, and dia boleh join bersama kami. Selain itu, kalau katakanlah mereka ni adalah golongan yang kronik, and dia nak sihat juga. Ramai, kalau kita pergi jumpa doktor, kita jumpa psikiatris, kita jumpa kaunselor, and dia akan suruh kita balik bersenam. Sebab apa? Sebab bersenam ni ialah kita panggil dia antidepressant. Dia akan release, yang saya cakap tadi, dia akan release hormon endorphin, and dia akan buatkan kita rasa happy. And setiap langsung dia akan menyihatkan kita. Segalanya ada dalam kita punya minda kita ni. So kalau kita fikir benda yang negatif, dia akan jadi negatif. So aktiviti fizikal ni dia akan membantu kita untuk kita rasa feel good. So biasanya pernah tak rasa bila kita lepas je jogging, lepas je exercise, kita akan rasa happy lah. Sebab apa? Itu maksud dia, kita punya brain dah start release endorphin hormone. Baik, Encik Wan, mungkin pandangan daripada Encik Wan sendiri berkenaan dalam situasi pandemik COVID-19 ini, kita banyak berada di rumah. Ini mungkin menjadi satu ruang ataupun platform untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita meninggalkan tabiat-tabiat yang tidak sihat sebelum ini. Mungkin ada dalam kalangan kita yang merokok, mungkin kita secara perlahan boleh meninggalkan tabiat merokok. Ada kalau sebelum ini gemar makan makanan segera, mungkin inilah ruang untuk kita menjaga pemakanan kita ke arah diet yang lebih sihat. Jadi pandangan daripada Encik Wan sendiri. Mungkin kalau dulu kita senang nak dapatkan makanan. Kalau dulu kita senang nak keluar makan, nak lepak-lepak. Tapi sepenuh PKP ni kita kena lockdown ke diri. Apa kata kita bahagi-bagikan masa kita untuk beli makanan yang sihat. Kalau dulu kita selalu lepak kawan, kita smoking kan. Mungkin sekarang ni kita duduk rumah dengan anak bini ni semua, mereka tak smoking, mereka tak boleh kena asap. So apa kata masa ni lah masa yang terbaik untuk kita kurangkan aktiviti merokok. And selain tu kita boleh bagi-bagikan supaya kita beli makanan yang sihat. Contohnya kalau hari ni kita nak masak makanan yang sihat, kita kena pilih menu yang sihat lah.
Contoh mungkin hari ni kita boleh tengok kat YouTube, okey hari ni nak masak apa, esok nak masak apa. Kita kena bagi-bagikan. Kita kena buat jadual lah supaya anak sihat, kita pun sihat. Sebab dulu kita boleh keluar rumah, kita boleh order je makan apa yang kita nak makan. Tapi kali ni ambil kesempatan ni supaya kita boleh bagi-bagikan masa bersama keluarga, nak masak makanan apa. Masak bersama-sama keluarga lah. Macam tu. Satu lagi, apabila kita kekal aktif sewaktu pandemik ini, sebenarnya secara tidak langsung ia boleh meningkatkan tahap imuniti badan. Jadi mungkin sedikit penjelasan daripada Encik Wan, bagaimana sebenarnya dengan mengekalkan aktif ini bukan sahaja boleh mengurangkan stres tetapi juga boleh meningkatkan sistem imuniti badan untuk sekurang-kurangnya mengurangkan simptom sekiranya mereka dijangkiti virus COVID-19. Okey, betul. Kalau kita tengok exercise ni dia boleh mengurangkan boleh meriliskan kita punya stres, boleh berilis stres. Okey. So macam saya cakap tadi, bila kita rasa happy, secara automatically kita akan meningkatkan kita punya sistem immunity dalam badan kita. Okey. Sebab tu kalau kita, macam saya cakap tadi, bila kita jumpa doktor, kita jumpa psychiatrist, kita jumpa kaunselor, dia suruh kita balik rumah and dia suruh kita lakukan aktiviti fizikal untuk lebih aktif. Sebab apa? Apa yang kita tahu, aktiviti fizikal dan exercise ni dia boleh meningkatkan kita punya sistem immunity dalam badan kita. So get active. Okay? Even WHO sendiri telah menyarankan aktiviti fizikal ni secara tidak langsung boleh mengurangkan penyakit 3 serangkai ni yang kita panggil penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan sebagainya. Tapi 3 penyakit yang utama ni dapat dikurangkan dengan aktiviti fizikal. Cukup aktiviti fizikal saja. Okey, kalau kita nak dapat lebih, nak lakukan lebih seperti bersenam, dia akan dapat lebih banyak benefit lah. Baik, mungkin secara ringkas Encik Wan Muhammad Hakim boleh kongsikan platform digital ataupun platform media sosial yang boleh dilayari oleh penonton untuk mereka kekal aktif mengikuti perkembangan cara ataupun paduan bersenam dari rumah melalui pihak KKM sendiri. Okey, KKM sekarang dia tengah sedang giat menjalankan Facebook online. Kita tengah giat melaksanakan bersenam secara online bersama-sama kita. So boleh layari portal MyHealth ataupun di infosihat.gov.my. Okey, selain itu penonton dekat rumah boleh download sendiri buku garis panduan aktiviti fizikal Malaysia ni. Okey, dalam buku ni dia padat dinyatakan pelbagai saranan macam mana kita nak bersenam, macam mana kita nak lakukan aktiviti fizikal, semua ada dalam ni. Okey, boleh download, just type saja garis panduan aktiviti fizikal Malaysia. Kita sediakan di infosihat.gov.my atau just type je dekat Google, nanti akan ada dalam format PDF. Katanya tadi ada kongsi KKM setiap minggu ada laksanakan aktiviti secara dalam talian ya. Kalau boleh kongsikan waktunya bila, pukul berapa supaya mereka yang sedang menonton sekarang ini boleh turut sambut ikuti sebarang program yang dilaksanakan. Okey, biasanya dalam pukul 11, lebih kurang pukul 11 itu kita setiap minggu, setiap hari Rabu kita akan buat secara online di portal MyHealth di Facebook KKM. Oh, okey. Berapa lama sesinya tu? Lebih kurang sejam. Sejam saja dah cukup. Okeylah, bolehlah. Okey, ramai yang nak bersenam, yang dia fikir kalau dia nak bersenam je kena lebih daripada sejam baru dapat. Sebenarnya bersenam 30 hingga 60 minit sebenarnya dah mencukupi. Okey, baik. Itu antara saranan daripada Encik Wan Muhammad Hakim Wan Ismail, Pegawai Pendidikan Kesihatan Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk topik COVID-19, kekal aktif, elakkan tekanan ataupun stres.